أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Alhamdulillah, hari ini saya akan berkongsi tentang satu kajian isu yang saya dapat di sini, iaitu yang berkaitan dengan kilat. Kajian tentang kilat. Kerana itulah aku terkejut. Jadi saya, Ustaz Suhail Najimin, daripada unit pendidikan Islam, sektor pembelajaran pejabat pendidikan daerah Ranau, mengkaji tentang isu ini. Isu ini, tuan-tuan dan puan, rakan-rakan sekalian, saya sebenarnya dapat isu ini daripada satu isu yang apabila saya telah buat kajian, satu selidik yang mana jika kita lihat bergambar sebelah ini yang belakang, kita akan melihat ada di kalangan anak-anak kita dalam bila keluar SPM, dia akan memang terus straight 10A. Tapi ada juga anak-anak kita yang tuan-tuan perempuan yang 10 ini adalah yang 10A, nanti ini adalah atau 11A, 12A ini. Mereka ini kita panggil, oh apa mau heran, memang dia pandai. Tapi ada yang kita heran, dia ini pandai itu kenapa dia boleh turun? Itu case dia. Kemudian sama juga dengan ada anak kita yang dia di kelas selalu wakil sekolah dan sebagainya. Kemudian dia akan dalam masa PPC, SPMC, PPT itu murid kita ini dia tidak mencapai A, mungkin adalah C, B sahaja. Tapi bila SPM dia naik. Itu isu-isu yang cuba dirongkaikan dalam kajian ini. Saya akan kongsikan di sini, yaitu tentang isu guru SPM yang kita dapatilah. Guru SPM, sebab ini melibatkan guru-guru pertama, guru yang baru, ataupun guru-guru sekolah menengah yang baru diposting dan terus mengajar kepada menengah atas, ataupun guru lama. Guru lama berada di sekolah itu, dia mengajar menengah rendah, dan bila yang guru menengah atas ini pindah sekolah, maknanya terpaksa guru yang menengah rendah ini dia akan ambil alih, sebab dia ada pengalaman di situ, dan terpaksa dia merupakan satu baru kepada dia. Apatah lagi kalau dia mengajar subjek menengah atas untuk yang SPM. Jadi isu kita di sinilah. Isu yang didapati ialah guru tidak habiskan silibus seperti yang ditetapkan dalam headcount. Dalam headcount ini kena ada analisis item semua, jadi guru-guru kena tahu semualah. Kemudian guru yang habis silibus pula, yang dapatan kita, mata pelajaran dalam SPM, kita nampak dengan talima itu belum menguasai teknik laju tubi yang berkesan. Kita nampak yang itu. Kemudian yang ketiga adalah guru yang lama mengajar SPM masih menggunakan teknik. Maksud yang lama ini mungkin dalam 4, 5, 6 tahun, 7 tahun mengajarlah. Kalau yang ada juga yang 7, 4, 5 tahun. Ada yang baru 7, 8 tahun. Yang di sini menggunakan teknik sebelumnya, dia merasakan bahwa teknik saya ini masih belum jaya. Masih yakin. Dia masih yakin dengan teknik yang belum jaya. Dan percaya teknik yang lama yang digunakan itu masih relevan. Dia boleh meningkatkan pencapaian katanya, padahal selama ini terbukti teknik itu tidak berkesan pun sebenarnya. Kemudian ada juga guru yang masih keliru, yang perlu dibuat untuk memantapkan teknik PDP menengah atas. Ini guru-guru yang barulah. Baru masuk guru interim. Guru yang baru itu kita bagi menengah atas. Dia akan jadi macam keliru. Kemudian guru masih lemah dalam analisis data murid terbeza. Murid terbeza, rekan-rekan mesti kena tahu tentang murid terbeza ini. Terbeza maknanya dia punya antara murid itu. Murid kita ini ada terbeza. Ada yang boleh menguasai kebat, ada yang cuma tahu mungkin kebar dan kebas. Ada kebat saja, ada yang kebar saja. Itu maknanya kita boleh berbeza bergantung kepada murid, setiap murid. Dan guru tahu data murid SPM yang diajar. Setiap guru ini biasanya dia akan ada murid mungkin dalam 60, ramai 70 orang kan. Namun tuan-tuan dia masih keliru tentang teknik apa yang hendak digunakan. Yang seterusnya ini. Kemudian guru masih menyalahkan murid dalam ada guru yang masih menyalahkan murid. Murid lemah sana, murid kurang sini, murid lemah menengah atas ini. Dan menyalahkan keadaan COVID lah, keadaan PDPR dan sebagainya lah.
Nah, itulah satu tindakan yang ini satu tindakan atau pemikiran negatif yang menggambarkan guru itu negatif. Biasa kita paham tentang begini. Ya. Guru KB ataupun ketua panitia ataupun ketua bidang masih menggunakan teknik hela bela diri. Oke. Apa maksud hela bela diri? Ialah bila dia tahu tentang ketua bidang, dia tahu tentang muridnya. Dia tidak mau salahkan diri dia. Saya tetap benar. Rompan inilah salah ini. Kalau yang begini nih, kesan dia lah, dia akan menyombongkan guru-guru yang di bawahannya. Kalau ketua bidang dia ada guru-guru lain nih. Ketua bidang ini biasa oke. Ketua panitia pun biasanya ada apa lah itu kalau panitia ini dalam 4 tahun 5 tahun itu menjadi ketua panitia. Jika dia masih mengamalkan teknik hela bela diri, tidak dipakai. Janganlah belajar menjadi orang yang lebih matang dari awal. Yang menyebabkan guru di bawahannya tidak yakin dengannya. Nanti guru-guru, bukan sekali guru, semua orang tidak yakin dengan orang yang masih hela bela. Tahu nih, tahu tuh kalau hela bela diri itu. Terus kenapa contohnya? Kenapa dia turun ini? Oh, sebab itu ada hela bela kan. Itu secara pemikiran negatif. Ya. Jadi turut berpikiran negatif, di guru-guru di bawahannya masih berpikiran negatif. Dia kan apa punya ke bidang penelitian. Tindakan dia pun negatif, menyalahi dan menyalahkan ketua panitia dan ketua bidang. Dia kesannya akan berlaku saling salah menyalahkan sesama guru di sebuah sekolah. Nampak? Kemudian yang terakhir adalah guru tidak dapat menerima nasihat atau pencadangan daripada rekan-rekan sekerja. Dia sudah tahu bahwa murid begini-begini. Dia tidak susah juga. Mau terima dia punya idea cadangan daripada rekan sekerja, macam dia tutup dia punya pintu kan. Ketua majikan dia ketua lah di sekolah tu. SLT, PPD, kan? Bukan PDD, PPD. Daripada pegawai PPD, PPD. Ataupun JPN ataupun KPM, ada guru yang berani mempersoalkan pula. Kita bagi nasihat dia mempersoalkan ataupun ada cadangan mengikut pandangannya pula. Oh dia ini dia orang datang pergi sini bikin susah. Dia datang pergi sini bukannya ataupun bukan macam tu kan. Kemudian selepas itu dia coba mempengaruhi rakan-rakan ini pula agar dia coba melawan perkara ini. Perkara itu yang didapati. Kita dapati tuan, ini semua adalah akan menyebabkan mundur ke belakang. Jadi cara dia, macam mana kita hendak selesaikan isu itu. Isu yang pertama tadi. Pertama, guru untuk habiskan silibus, guru kena ikut head count dan juga analisis item, habiskan silibus lah dengan cara menggunakan pembelajaran kaedah PDP, PK21 dan PPKW nota. Dan lain-lain lah jika ada yang inovasi itu. Dia kena putus positif. Yang kedua, konsep teknik latih tubi yang efektif seperti JSJP, menggunakan JSJP, modul JNP, ini kan JNP macam ini kan nih dan lain dan apalah teknik intervensi lain seperti gunakan PK21 dan juga teknik salam. Yang ketiga isu tadi itulah guru kena berubah 100% kepada teknik yang berkesan, yaitu terkini PDP PK1 latih tubi yang efektif. Yang keempat senantiasa belajar daripada pengalaman orang. Belajar, senantiasa belajar. Kita ini lemah. Akui kita punya kelemahan dan kita ini kelemahan dan kita ada kekurangan. Dan buat guru kena buat try and error. Try coba. Kalau salah perbaiki. Kalau salah perbaiki. Begitu. Dia akan menambahkan pengalaman kita. Adakah teknik ini berkesan? Buat kajian PDC menggunakan PDCA, banyakkan PLC sesama GPI, GAB dan selesaikan isu-isu yang ada. Tentu isu-isu yang ada, selesaikan. Tak payah yang lawan sana, lawan sini kan. Oh, ini salah dia, ini salah sini. Buat selesaikan isu. Dan yang kelima adalah guru kuasai teknik terbeza. Oke, teknik terbeza yaitu murid kita yang terdepan kita boleh bagikan kepada 5. Murid A, B, C, D, E ataupun PBD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh, lepas itu buat analisis dan buat kajian. Apakah teknik supaya murid dapat naik dia punya grade untuk SPM? Contoh intervensi adalah guru muda, yaitu guru muda ataupun teknik salam, konsep salam, macam-macam lah. Murid A sebagai guru muda, PK21, PK21 kan. Kemudian yang keenam adalah guru upgrade ilmu tentang data, macam mana nak analisis data
pemikiran macam mana nak upgrade, jika ada isu macam mana cara nak selesaikan. Mungkin kita gunakan apa tu, uh, apa nama tu, Pertaminda, Pertaminda kita boleh guna cara selesaikan, seperti tulang ikan, SWOT, apa lagi dan sebagainya lah, boleh guna. Pengalaman mengajar semuanya. Nanti pengalaman itu akan mengajar kita. Tanyalah kepada SLT, MLT, JU, jurulatih daerah, PPD yang positif lah, yang boleh membina kita. Yang ketujuh adalah elakkan menyalahkan murid dan keadaan. Selagi mana kita masih menyalahkan murid dan keadaan, selagi itulah kita tidak akan dapat berjaya. Ingat, pegang kata-kata ini. Jika saya menyalahkan murid dan juga keadaan, saya tidak akan kemana-mana. Macam saya juga. Jika saya salahkan PKP, macam mana saya mau kasih bantu rakan-rakan guru? Karena kita boleh bantu rakan-rakan guru untuk menaikkan dia punya PDP, markah dalam PDP. Kan, saya tidak akan salahkan keadaan, tidak akan salahkan guru, tapi kita akan coba untuk berbincang dan tuntut ilmu daripada rakan-rakan yang lain. Cara-cara dia, PLC, tuntutlah ilmu yang banyak tu daripada KP, ketua bidang, SLT, JAyu dan PPD. Daripada beberapa PPD lah. Dan jangan sendirian, nanti tekanan menimpa. MLT, SLT, PPD, JAyu kerana wajib membantulah punya guru-guru yang baru kan. Guru yang baru itu terima saja. Macam mana terima? Terimalah. Walaupun dia berat. Hari ini kau rasa berat. Bila kita amal tidak akan selesai mudah. Dan bila ada guru baru nanti kita akan bimbing dia. Itulah keadaan di dunia ini. Dan mohon juga kepada yang MLT, SLD, PPD, JAyu ini jangan menyalahkan ataupun jangan kita menambah isu. Terima dengan gembira. Yang ke-8. Elakkan hela bela diri. Hela bela diri, tuan-tuan, kita saja. Kita ada isu. Kita salahkan orang. Itu hela bela diri. Kita punya isu. Kita punya murid 40 orang. 20 yang gagal. Oh, murid begini-begini. Itu hela bela diri. Itu hela bela diri. Tapi banyakkanlah menuntut daripada kawan-kawan. Kalau ada inovasi, kongsikan inovasi. Kalau intervensi, belajar intervensi orang. Kalau dalam amalan terbaik, kongsi. Atau buat amalan terbaik. Dan yang terbaik hendaklah dikongsi. Baik, kongsikan amalan baik. Islam suka. Supaya kita kasih kongsi yang terbaik. UPI, tuan-tuan. Tuan-tuan yang rakan semua ni yang berada depan ni kan. Yang tengah meninggal ni kan. UPI, bila anda berada di negeri Islam, macam kami, tuan-tuan perlu jadi UPI. Akan jadi KB. Maka jangan salahkan guru kita. Kita tidak salahkan guru. Tapi kita kongsikan ide-ide inovasi, intervensi, amalan terbaik. Tengok saja amalan-amalan terbaik yang kita kongsi di sini nanti. Okey, kemudian yang ke-9, budayakan diri sendiri ini sedang belajar. Saya sedang belajar. I'm student, saya sedang belajar dan saya punya kelemahan dan saya punya kekurangan yang perlu saya perbaiki. Ingat, Islam mengajar kita, agama Islam mengajar kita untuk upgrade diri kita sendiri. Apa? Saya upgrade diri sendiri. Islam mengajar itu. Islam mengajar kita supaya kita sentiasa upgrade diri sendiri. Apa? Tuh, tengok betul-betul. Islam mengajar kita upgrade diri. Upgrade diri di sinilah kita meningkatkan. Yang pertama, akidah kita mesti kena lillahi ta'ala. Upgrade akidah kita tu. Yang kedua, upgrade diri tuan-tuan dan puan dari sudut ilmu. Nilai, adab, nilai, apa gitu. upgrade semua itu. Kita kena rajin, kita kena berusaha, kita tidak menyalahkan orang, adab semua. Kita kena ada moral, ada nilai moral ni kita kena pertingkatkan. Itu yang upgradekan diri tu. Upgradekan diri. Ada kan dia tuliskan upgradekan diri situ. Kemudian ilmu kita kena mantap, ilmu dari sudut analisis, ilmu dari sudut apa lagi yang kita kena buat, mantapkan. Dan dari sudut kemahiran, skill komputer, skill menganalisis data, skill berkongsi kepada kawan, skill untuk macam mana pedagogi itu. Macam mana pedagogi kita mau laksanakan. Macam mana laksanakan kepada orang. Untuk kita lah. Untuk anak murid kita juga semua ni. Kan? Macam mana kita hendak beribadah kepada Allah. Kita bantu orang lain. Jadi dengan itu tuan-tuan, rakan-rakan semua. Itulah cara upgradekan diri. Suka beribadah. Ibadah. Dan suka berdoa. Dan suka bertawakal kepada Allah. Dan juga jangan negatif. Tidak mudah negatif. Negatif di sini tuan-tuan ialah seperti bila ada orang nasihat pada kita pula mempersoal. Kenapa pula dibuat begitu? Itu saya sudah buat. Saya tidak berjaya pula dibuat begitu. Tapi
karena positif lah. Dan jangan mempersoal, Allah saya sudah begitu. Coba kau pergi buat. Coba kau pergi buat. Coba kau buatlah. Gitu kan. Tapi sentiasalah upgrade diri. Itulah yang kita buat. Upgrade diri yang saya sudah maklumkan tadi itu kan. Ternyata teman-teman yang selain ini adalah kekemalan Road to Plus SPB pembelajaran PPD Rana untuk pendidikan Islam. Ini pendidikan Islam yang boleh juga yang saya telah kongsikan juga kepada rekan-rekan guru bagi mata pelajaran lain. Yang pertama teman-teman adalah PDPC PK21 itu wajib dikuasai. Karena dalam PDPC PK21 itu ada 16 tertib ya. Dan induksi, ada perbincangan, ada pembentangan murid. Murid yang membentang, murid yang melakukan induksi, murid yang berbincang, murid yang membentang. Ini adalah Road to Plus itu. Dan di dalam situ ada akhlak, ada nilai, ada adab, ada KIN, kemudian K itu kemahiran, I itu ilmu, dan N itu adalah nilai murid yang buat. Jadi sekarang ini kita melakukan SOP, Standard Operation Procedure itu SOP kena ikut PDP PK21. Murid yang depan dia ketua. Kalau dalam kelas akan disusun meja macam pemeriksaan itu. Yang di depan itu adalah ketua kumpulan. Satu kumpulan, satu barisan, kumpulan lah buat dalam bentuk kumpulan. Ikut dia bersihkan jarak 1 meter. Yang kedua adalah dalam rute ini adalah nota semasa. Gunakan PPKW dan question and answer. Adakan warna-warni PPKW. Open kita dengan teknik question and answer. Yang ketiga adalah penyediaan buku nota murid tulis bila-bila masa. One page kita boleh buku nota yang ringkas dan grafik dan nota grafik. Kemudian untuk buat satu penjelasan. JNP adalah jadwal pemeriksaan yang mana nota soalan dan jawaban yang dalam nota ini dibuat satu jadwal macam yang di sinilah. Kemudian untuk menguasai semua perkara ini kena guru menggunakan konsep salah, yaitu Assalamualaikum Waalaikumsalam. Maksudnya soalan jawaban itu kena betul. Tidak ada soalan yang berkualiti apa yang betul. Itu konsep salam. Itu dayakan yang jadi buku di semua ini dibudayakan bawa bacaan MDNP oleh murid di sekolah, guru soal bila bertemu. Itu ataupun kalau dalam kelas kita gunakan murid grouping. Satu kumpulan 4 orang. Kalau mencipta celah lagi B, C. Hanya murid 2 orang murid E ataupun C orang untuk cemerlangan. Dan kemudian untuk yang kecemerlangan supaya budak-budak ini boleh mengingat jawaban yang betul bila periksaan guna teknik, gunakanlah titubi yang pesan. Ada 10 pesan yang saya akan sebut dalam lepas ini seperti JNP, SJP, modul latitubi bulanan, topik latitubi, tubi modul, kuis dan sebagainya lah. Itu yang guru kena buat lah. Kemudian 7 adalah head count item. Kenapa head count analysis item? Di mana head count ini teman-teman puan akan ada 4 fasa, PPM, PPT. PPM ini adalah pemeriksaan March 3 tahun, PP1 bahan 1, bahan 2. Pasti OB ada dan antara 4 OB dan ikut semasa. KPI, analysis item itu soalan dia yang sama kan? Dia kena ada di situ. Guru kena buat semua ini. Kemudian ini adalah perancangan daripada pendidikan Islam bagaimana hendak meningkatkan keputusan pemeriksaan SPM kan. Pertama sekali apabila berada di tingkatan 4 ini sebenarnya sudah habis silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5 menggunakan PPKW. PPKW nota grafik dan sebagainya yang mana murid akan menyampaikan. Oke, apabila masuk di tingkatan 5 fase 1 Januari hingga Mac ataupun sekarang ini pada bulan Mac mula sudah tingkatan 5 sekarang. Jadi Mac kita akan ubah. Jadi habiskan silibus tingkatan 4 dan 5 gunakan PPKW, nota, 1PN, PN inilah one page note ataupun graphic note kelas ujian masa dan kena ada tengok head count di pemantauan 1 oleh siapa? Ketua bidang atau panitia tingkatan 5 ini. Macam mana cara dia dengan silibus. Kemudian habis PBD pun di sini pun kita boleh buat kurangnya PBD berada di TP2 yaitu murid menerangkan. TP2 sudah tuh. Satu murid yang mendengar, TP3 murid yang menerangkan pula. Murid mengajar dan belajar menggunakan PDP P21.
Fasa 2 dan fasa 3 tuan-tuan, itu April sehinggalah September, gunakan 12 second line to be ataupun 13 line to be ataupun berapalah seperti JSJP, JNP, modul, kuis dan sebagainya lah. Dan sambil itu untuk hafazan kena mantap di sini. Jadi ada pemantauan. Ini adalah pemeriksaan fasa 1 selepas ER1, fasa 2, fasa 3 selepas ER3. ER3 pula adalah pada fasa keempat untuk dalam headcount ini dan juga analisis item semua, dia akan ada analisis item di sini. Jadi fasa 4 selepas SPMC hanya tumpukan kepada murid A. Kalau yang fasa 3 dan fasa 2 dan 3 itu ialah semua murid. Kita akan terus bagi murid A, B, C, D, E. Ada terbeza di situ, ada modulo di situ, PBL dan sebagainya lah. Tapi untuk SPM, lebih kepada SPM nanti, tumpukan kepada mencipta murid keputusan E sahaja. Dan lagi to be, biasanya dalam, kalau dulu ni bulan Oktober, Desember. Ini sebab biasa bulan, kalau 2021 ni biasa Julai, Februari itu adalah masuk SPM tu bulan Februari kan. Lepas fasa keempat buat latihan lanjut to be. Okey, macam di bawah sini ya. Januari 2021, fasa 1 habiskan silibus, fasa 2 lanjut to be semua plus tumpu murid dapat E. Sebab dia ada dalam E itu ada critical, ada confirm lulus, kan? Ada yang hampir lulus kat tu. F3 ialah di fasa 3 adalah latih to be semualah, tumpukan kepada murid. Untuk yang fasa 4 tumpukan kepada untuk dapat E. Itu adalah kajian daripada PPD Kudat. Okay, yang telah kita inovasikan untuk PPD Ranau. Kemudian saya akan kongsi di sini tentang bagaimanakah kilat itu. Kilat. Tuan-tuan dan rekan-rekan sekalian, jika kita lihat di sini tentang kilat ini, yang di bawah, yang ini, yang ini kan, saya akan bacalah. Alamat tidak nampak bola ni. Minta maaf ya, saya akan kasih kecil gambar. Okey. Ini adalah kajian. Kecil lah pula gambarnya kan. Yang sini ni kan. Okey. Ini adalah kajian tuan-tuan dan puan yang dibuat oleh saya, Suhail Lajimin. Isu keputusan SPM sebelum 2020. Daerah nolak di bawah saya lah. Bidang pendidikan selamat. Kajian kes yang berlaku di sini lah. Kenapa berlaku turun ataupun naik grade calon SPM? Ramai bertanya, kenapa dia boleh naik, kenapa dia turun? Maksudnya di sini adalah semasa SPM, semasa PPC, SPMC, grade budak itu yang di sini lah, di sini. Grade budak itu kadang-kadang ada yang DE, tapi bila SPM sebenar dia naik. Ada juga yang budak SPMC A, biasa budak A, tiba-tiba turun macam ni kan, di bawah ni. Okay? Kenapa? Kita tanya. Dan saya buat kajian ini berdasarkan daripada untuk kualitatif, temu bual kepada guru SPM yang mengajar, yang memang SPM punya 5 orang, dan murid yang sudah habis SPM 15 orang. Kita mau tanya, kenapa? Okay? Yang berlakunya kenapa? Okay, ni. Calon SPM semasa SPMC mendapat grade E dan D, namun SPM sebenar calon dapat A tulak ataupun B+. Dia naik grade. Satu. Yang kedua adalah calon SPM semasa SPMC dapat yang A lah, cemerlang. Namun SPM sebenar mendapat B. Tapi tidak ada yang C, D, E, F ataupun turun grade. Tidak ada. CC yang saya jumpa dalam 15 orang tiada. Jadi kenapa? Itu saya panggil sebagai kajian kilat. Murid kilat nama dia. Kerana itulah aku terkejut. Dan ini adalah apa calon jawab? Calon jawab yang budak yang SPM itulah. Macam mana kenapa aku dapat? Macam mana aku dapat A? Macam mana aku dapat A ya? Ini jawapan murid. Majoriti murid cakap, saya buat ataupun saya jawab jawapan yang dibuat masa SPM itu adalah apa yang cikgu ajar kepada saya. Jadi saya tanya kepada guru, guru-guru kan, apa yang guru sebenarnya buat begini sampai budak dapat A? Kenapa daripada E jadi BA? Guru macam ni. Kalau A itu saya tahu lah macam mana kaedah cara buat, saya akan buat macam-macam lah. Guru buatkan seperti latih to be. Latih to be pun macam mana? Dia beritahu lah latih to be begini. Saya beritahu yang tu lah. Kemudian tapi kalau yang ED, ini yang budak bila kita buat dia ajar, ED. Selepas dulu ini kan.
Heran, dapat B, dapat A pula tuh. Saya tidak pasti, macam mana dia dapat? Saya tanya itu budak. Biasa ada yang begitu kan. Jadi rekan-rekan sekalian, jadi dapat pengajian saya di sini ya. Yang mana? Apabila SPMC itu dibuat pada bulan September ataupun Oktober itu, yang mana dibuat selepas guru habis selebasan, guru habis selebas. Yang kedua, habis latih to be dibuat, yang dibuat guru stakatnya yang saya jumpa di daerah Hanau ada dua teknik. Satu, latih to be soalan, yaitu teknik guru bagi habis silibus saja guru akan bagi soalan kosong yang SPM dan murid akan jawab dalam kertas itu. Kemudian dalam masa 2 jam, dalam masa 30 minit kumpul, kemudian diorang akan bincang dan diperbetulkan oleh guru lah, dan murid simpan dia punya, dan dia akan biasanya murid akan hafal sebelum SPM sebenar. Ada juga lebih pemeriksaan exam oriented lah, lanjut to be dia. Ya, guru beri soalan dan jawaban yang betul sahaja. Ada sudah soalan dan sudah jawaban. Kemudian murid yang guru berlatih itu bilah sehingga murid kuasai. Okey, ada sudah soalan jawaban. Kemudian murid hafal sehingga SPM. Ada dua teknik. Dan ciri-ciri murid yang dalam sini adalah telah kuasai 4M lah. Ini yang tidak kuasai 4M saya tidak buat. Jadi saya cadangkan supaya paling kurang pun murid-murid belum baca, menulis, mengira lah. Dan juga menakul. Okay? Dan saya lihat juga di sini lah, pada SPM sebenar, yaitu biasanya SPM pada November, Desember kan. Jadi murid akan ulang kaji. Bisa dia akan baca dan hafal jawaban yang betul sahaja. Betul kan? Saya tanya murid, kamu buat? Cikgu buat. Apa yang cikgu buat? Begini, cikgu sudah bagi soalan, jawaban kami hafal sahaja. Biasa murid begitu. Jadi, untuk makluman, pada masa SPM, semasa menunggu tarikh SPM sebenar yang hanya beberapa hari itu kan. Contohnya kalau BM jatuh pada 1 hari bulan. Matematik pada 3 hari bulan. Sains, jadi budak mungkin pada Islam pada hari bulan seterusnya mungkin 10. Jadi dia punya tarikh selang-selang itu, murid akan, saya tanya, apa yang kamu belajar masa itu? Jadi saya tanya dengan murid, masa itu dia akan belajar, dia bagi tahu, saya cuma belajar, saya cuma baca itu jawaban. Dan saya hafal soalan jawaban dia akan baca. Itu yang murid bagi tahu lah. Jadi kesan dia adalah murid 4M ini dia biasanya, yang biasa SPMC dia dapat biasanya ED kan. Ada 4 hari atau 5 hari selang dia itu dia akan hafal. Kena pula dia punya yang dia baca itu, maka biasa 4M ini bisa dia akan naik grade. Dan untuk makluman, kalau murid yang memang sudah biasa menggunakan teknik latih to be periksaan ini, tetaplah dia itu. Kan? Tetap ataupun dia akan turun paling pun BGB saja. Itu dia punya kesan lah. Jadi cadangan kepada guru lah. Saya habiskan awal silibus yang terdapat tingkat 5 di tingkatan 4 lagi lah kali pertama, dan biar budayakan dengan soalan jawaban telah dibudayakan. Budayakanlah, maknanya lebih periksaan lah. Yang kedua adalah yang saya cadangkan di sini juga rekan-rekan sekalian. Ya. Yang saya cadangkan juga di sini ya. Yang coba kita tengok di sini, yaitu kalau rekan-rekan tengok di sini kan, yang di bahagian cadangan guru itu, yang nomor 2 tuh, ikut kitaran fasa head count, dan juga kita kena tahu tentang dia punya analisis item. Kalau kita ada 20 modul, kita tahu tuh macam mana cara dia. Gemilang ada kan, selangor punya tuh kan. Jadi dalam fasa head count ini ada fasa 1, fasa 2, fasa 3, fasa 4. Dalam fasa 1, silibus diulang 7 hingga 10 kali. Murid gunakan PPKDW, murid yang akan tentang pada kawan-kawan. Masya Allah. Boleh kan? Boleh. Kan? Kemudian, dapatlah TP2. Bila sudah diterangkan, murid bila menerangkan dia akan paham. Kalau 7 kali dia ulang, murid kawan-kawan lain pula ulang, kemudian soalan pun ada, di soalan berkualiti ada, jawaban kualiti pun ada. Alhamdulillah. Boleh ingat tak? Maka disitulah kita boleh membina nilai. Nilai di situ berani, bertanggung jawab, menolong kawan, saling menggunakan otak kritis dan kreatif oleh guru. Masya Allah. Kemudian dalam fasa keempat, fasa 2, 3, 4, habis silibus sudah, fasa 2, 4 pula, fasa nomor 4 tuh. Fasa 2 dan fasa 3, guru buat 13 teknik latih to be.
13 dek laju itu banyak tuh. Kalau daerah nanti guru-guru SPM itu dia tahu lah. Tanya. Dia orang lebih tahu daripada saya nih. Laju itu banyak lah. JSJ, laju JSJP, laju modul PPK, laju JNP, laju ujian masal, laju kuis, laju mingguan, laju pekel, laju yang modul dan sebagainya lah. Ada itu. Dia kan ada soalan jawaban sudah, yang betul lah. Kemudian fase 4 yang fase keempat yang situ. Yang fase yang tuh keempat kan. Yang itu fase keempat nomor 5 tuh. Terbeza. Terbeza ialah dilaksanakan pada bulan terbeza ini yang isi-isian yang di bawah ini kan, yang nomor 5 tuh. Terbeza ini ialah pada fase keempat yang selepas SPMC 1, SPMC 2. Ya. Rekan-rekan bolehlah boleh bahagikan murid itu kepada A, cemerlang, BC, DE. DE itu luluskan dia. Jadi buatlah guru balai to be efektif JNP terbeza. Kalau yang A ini biasanya dia akan boleh menjawab soalan-soalan berbentuk, dia boleh ingat soalan kebar, kebas dan kebat. Dan boleh biasakan. To be itu lebih awal lah yang kelima itu. Kemudian rekan-rekan semua juga saya sudah beritahu sini kan, yang buatlah to be yang efektif lah, gitu kan. Oke, kemudian lanjut to be yang diberikan bermula pada April sehingga SPM. Selepas habis paham bagi lanjut to be 13 tahun. Tonton, kemudian rekan-rekan semua, rekan-rekan juga boleh tengok di sini tentang lepas SPM keluar kan. Lepas SPM keluar, jika berlaku teman-teman calon naik grade, kita ucap syukur, alhamdulillah. Iyalah alhamdulillah, daripada E pergi A, alhamdulillah. Sebab biasanya teman-teman budak ni akan semakin dekat SPM, dia akan hafal tu jawab. Dia akan buat latih tubi yang hebat. Kemudian dia akan berserah kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah saya menghafal. Begitulah berdoa-doaan. Yang kedua, jika calon turun grade, biasanya yang budak A kepada B, sila semak semula jawaban. Pergi, mohon sila semak begitu. Saya mau semak saya punya jawaban, bilang. Tahu. Okay. Seterusnya ialah tentang inilah dapatan yang kita dapat. Dapatan. Yang pertama rekan-rekan sekalian, ini nomor 1 nih. Jika yang dapatan yang seterusnya lah, jika yang ini dan jika PPT ataupun PPT adalah pertengahan tahun, PPC ini SPMC lah. GPMP sekitar 1 atau 2, maka SPM sebenar dia akan 1, bila keluar SPM sebenar, biasanya dia akan kekal di kepala 1 atau 2. Atau B kepada 3 sahaja. Dan tidak akan ke 4, 5 atau mustahil 6, 7, 8 atau amat mustahil pada 9. Masya Allah. Biasa begitu. Oke, Bob saya jumpa ini di daerah Hanau ada. Biasa SPMC 1, 2. Dia akan turun pergi 3 ataupun dia akan kekal ataupun dia akan naik lagi. Oke. Yang kedua, saya jumpa juga di Hanau dan ini memang banyak di daerah Hanau lah. Jika GPMP itu macam ini kan, yang ini. Yang nomor 2 tuh. Yang tengok yang nomor 2 ni. Yang ini. Yang ini kan. Ni. Nampak? Ini. Jika GPMP, PPT, SPMC sekitar 4, dia punya kepala tu 4, 1 akan berpindah akan 5 atau 6, maka di SPM sebenar nanti akan kekal 4, 5, 6. Macam ni. Ni kan. Ni. 4, 5, 6. Kepala dia lah. 4, 5, 6. Dan kadang-kadang dia akan turun pergi ke 3. Dia turun ke pula 3. Dan mustahil untuk 1 dan 2. Atau mustahil jadi kosong. Itu yang kita dapat. Kemudian kita lihat juga ke yang nombor 2 ini sudah terbiasa di daerah Ranau. Yang nomor 3 ni. Ini yang nomor 3 kan. 3 ini adalah ruang masa menunggu. Ingat. Dapatan kajian ini juga ruang masa menunggu tarik SPM sebenar
digunakan oleh murid untuk latih tubi secara intensif. Intensif. Apa yang dibuat oleh murid ialah latih tubi mengingat jawapan. Dia ingat jawapan yang diberikan oleh guru kepada murid. Itulah sebab murid, dia sebenarnya kalau di kelas itu, dia yang saya nampak lah. Yang saya nampak bila kita guru bagi di kelas, murid sebenarnya bukan dia boleh ingat pun. Yang dia akan ingat sebenarnya bila dia belajar waktu pagi, pas subuh, kan? Dia mengingat masa itu. Itulah penting kita bagi budak-budak kita ini jawapan. Bagi jual makanan yang hebat. Seperti kismis, latih tubuh yang kuat, yang selama, yang lebih lama lah. Kan, itu kalau tidak lama susah tuh. Yang keempat ini. Yang keempat di bawah tuh, yang keempat yang kajian ini adalah jika calon E akan ada kilat, murid dan guru tidak terkejut karena memang pandai. Calon E yang E itu memang E, pemeriksaan E, dia dapat E, kita tidak akan terkejut. Apakah? Kalau kita akan beritahu, oh dia pandai, tidak masalah. itu yang kita dapatilah. Dan kita lihat di bawah ini. Tapi kalau yang E, dia turun, hal betul, dia belajar betul itu. Kalau yang masa SPMC dapat GE, EG itu, PE atau PB atau E, kita akan terkejut kan? Itu namanya kilat. Yang kelima ini di bawah sini tuh, yang di bawah sini kan, yang di bawah ini. Yaitu murid skor E. Kita, budak ini skor E. Macam-macam dulu skor E saja. Memang SPMC pun E. Tapi grade turun ke B sahaja. Sampai B itu. Dia tidak akan ke C dan D. Dia begitulah tuh. Begitulah. Dan apa yang saya cadangkan perempuan adalah latih tubi yang kita bagi kepada murid-murid kita dalam kelas itu adalah kita kena mantapkan mereka dengan bahan-bahan ABM yang hebatlah. Modul topikal itu sudah ada jawapan sedia. Macam Yapim punya sekarang alhamdulillah ada kan. Jadi untuk budak-budak latih tubi terbeza, latih tubi JSJP, latih tubi JNP, PPKW tubi, latih tubi ujian masal itu quiz akan buat. Di bawah sini kan yang cadangan. Yang ini cadangan ni. Buat cadangan ni. Yang ini. Jadi rakan-rakan pun boleh buat. Yang maksudnya yang cadangan saya ni. Yang ini. Ini kan cadangan yang ini. Yang ini cadangan dia. Nampak? Latih tubi terpilih. Seperti latih tubi terbeza. Ini untuk mencipta E. Yang di pasal 4 tu. JSJP. Latih tubi modul. Adakah modul? Modul boleh tulis. Latih tubi modul. Latih tubi modul di sini. Boleh. Ada latih, yang kedua latih tubi modul paling kurang 20 ke 30. Tapi guna yang macam Yapim punya. Gemilang pun okey. Kemudian kita boleh guna juga konsep salam ataupun grouping ataupun sama je ni. Menti-menti, yang mana menti-menti ni dia ada soalan dan jawapan sahaja yang betul. Itu yang kena buat. Sini kan menti-menti itu kan. Boleh kan. Kemudian rakan-rakan, saya akan kongsikan juga tentang bagaimana di daerah Ranau ini buat yang macam ni. Yang inilah, ini adalah tuan-tuan dan puan, satu formula GPI Ranau hadapi SPM di daerah Ranau. Iaitu saya kongsi mereka tentang isu. Ini isu, ada BBM dan ada murid. Kemudian ada intervensi, kemudian ada kita bagi tahu juga sebutkan kelemahan, sebutkan kekuatan dan cadangan. Kalau kita lihat di sini rakan-rakan semua sekalian, boleh nampak tak? Tidak nampak ya kan? Aduh, tidak nampak, boleh buatlah. Macam mana ni? Sebenarnya dia besar dah ni. Ya? Sudah besar ni, saya nampak. Okey, cuba tengok di sini. Saya akan bacalah. Isu guru dan perempuan biasanya isu guru yang kita hadapi adalah isu pedagogi. Yang di sini, pedagogi, PBD, isu juga kreatif dan inovatif. Adakah guru kita ini kreatif, inovatif, kan? Kemudian isu BBM, macam soalan SPM tu macam mana, silibus tidak habis, nota murid tu ada atau tiada. Kemudian isu yang ada juga adalah murid tidak sedia hadapi SPM. Kita tahu tu macam mana murid tidak. Macam mana ni? Kita soal dia tidak tahu jawapan. Maknanya itu adalah tidak sedia tu. Ataupun murid lupa kebat, istilah PBD dan sebagainya. Kita lihat juga di sini kan. Jadi kalau guru punya masalah, intervensi adalah kalau di daerah Hanau, kita bagi mereka ini
Di daerah Rano kita ajar intervensi mereka ini rakan-rakan semua tentang nih. Kita bagi PK21, PDB PK21 dan belas tertib, kerja tindakan kita bagi PDCA, STEM, macam mana STEM itu menggunakan elektronik, menggunakan YouTube dan sebagainya. Untuk yang BBM, tidak habis silibus menggunakan PPKW Nota, menggunakan PPKW Nota, menggunakan one page note, menggunakan graphic note, dan tingkatan dan habiskan silibus tingkatan 5-7 kali pada bulan Mac, pada bulan 7 kali lah. Sebab ini PKD persatuan. Bagaimana dengan murid pula? Kita lihat kepada murid, ya. Kita lihat kepada isu murid yang kita nampak di sini. Macam sinilah ada murid kan. Kita lihat kepada isu murid yang di bawah sini kan. Murid kan dia belum mesti di SPM. Jadi apa yang kita kena buat ialah latih tubi seperti PPKW kan. PPKW 30 modul. 30 modul yang sudah ada jawapan sedia. Yang betul sedia. JSJ, teknik salam, teknik JNP, ujian masa, teknik mingguan, 2 mingguan. Latih tubi mingguan, latih 2 mingguan, latih bulan, latih tubi one page, latih tubi grafik, latih tubi quiz, latih ujian masa. Ujian masa dah. Latih tubi quiz. Quiz kan sudah. Tempat di situ. Jadi itu tingkatan 4 dia bermula pada bulan April sampai SPM. Kan? Dan kita lihat di sini kan tentang result SPM, bagaimana teknik-teknik yang dikuasai ini, sebenarnya teknik yang sudah dapat dikuasai ini, bagaimana SPM 2020 tuan-tuan banyak mencipta memang enggak lah, tapi banyak mencipta contohnya kalau beringat Islam ada 58 orang dapat BC 323 kan 86% lah. DE 57 sedikit kan, tapi dia pada BC. Menggunakan teknik ini ada. Bahasa Arab 12 orang, 47. Bahasa Tasawur Islam 22. Syariah, ini dini kan. Kalau PKS 20 orang, PSI 20 orang dapat yang melang. PKS ada 43, 2 kali ganda. 2 kali ganda, tambah 3 orang lagi untuk PKS. Sebab teknik-teknik yang digunakan adalah seperti ini. Yang digunakan oleh guru-guru kita di daerah Ranau ini lah. Dan kelulusan dia pun macam ni, PSI ada 198 kurang gagal. Kelemahan-kelemahan yang biasa yang kita jumpa rakan-rakan sama juga bab ini. Kelemahan yang kita jumpa mungkin rakan-rakan boleh nampak ini. Yang ini kan, iaitu kelemahan yang kita jumpa di sini. Yang ini. Yang ini kan. Kelemahan itu. Kelemahan dia beritahu situ lah, guru lambat habiskan silibus kerana keliru. Ilmu, VVS, nilai. Nilai maknanya dia macam mana nilai itu, kerjasama, dan macam mana lah, dan macam mana VS exam pula. Jadi guru kurang inovatif dan kreatif. Itu kelemahan-kelemahan yang ada. Bukan semua guru. Ada beberapa orang. Dia macam mana ni ya? Guru baru, guru lama sama saja kan. Atau guru menerima idea, dia tidak boleh diterima. Kita bagi nasihat dia boleh diterima. Ada juga tu. Kita bagi tahu dia masih ada kaedah lain yang dulu belum lagi berjaya dia bilang. Padahal memang sudah tidak berjaya pun. Guru fikirkan linear, guru tidak menggunakan modul. Kita suruh modul, dia guna linear juga. Heranlah. Saya nak bagi faham kepada murid. Macam mana nak bagi faham murid? Cara bagi faham murid adalah murid sampai boleh aplikasi benda tu. Bukan kita bercakap. Itu biasa guru kita bercakap cara macam-macam. Lasas tidur. Mana dia faham? Jadi kekuatan juga alhamdulillah di sini. Silibus yang di sini nih, yang di sini kan. Dalam kekuatan yang ada beberapa orang guru Islam yang alhamdulillah silibus cepat habis, jadilah itu menurut awal lah. Jadi itu selesai dengan intervensi efektif, JSJP ini nama-nama rahasia semua ini. Guru bertindak berdasarkan isu dengan intervensi berkesan. Murid tingkatan 4 telah diajar dengan diajar tingkatan 5 sudah diajar, sudah sedia Pak. Teknik nilai tubi yang berkesan, nota ringkas dan padat, murid belajar dan mengajar pula seperti latih tubi salam atau konsep salam ataupun guru sebagai fesi sahaja menggunakan menti dan sebagainya, dan teknik itu sudah ada. Bila berada di kelas ni, satu ruang guru ini dia mesti kena sebab dia ngatur murid dia. Kan? Jadi murid dilatih dalam tempo yang lama dengan
jawaban soalan-jawaban yang lama. Insya Allah. Kalau menunggu masa 4 hari, 5 hari untuk SPM sebenar pun boleh budak boleh yang masa SPMC boleh dapat apatah lagi tuan-tuan, rekan-rekan sekalian yang 6 bulan bersedia untuk yang menghafal jawaban. Jadi cadangan-cadangan cepat habiskan silibus selama menggunakan PP Nota, latih to be berkesan exam seperti BPW2B, JSJ, JNP, latih to be one page, latih to be grafik, latih to be 1000 soalan jawaban, 1000 ke 2000 latih to be modul, apa lagi? Dan semua mesti diperkenalkan dengan jawaban yang betul saja. Yang ketiga, cadangan silibus yang terempat dan habis yang terempat, nota yang ringkas dan padat, guru sediakan nota. 4. Tiap latih to be dilaksanakan berulang-ulang oleh guru murid. Mesti oleh guru murid berulang-ulang itu latih to be supaya dia boleh ingat itu jawaban. Oke, kemudian seterusnya kita dengar juga di sini adalah guru belajar, murid mengajar. Guru sebagai PC. Murid dilatih dalam tempoh lama menjawab lama cara menjawab seperti JSJP, JSJP, JNP modul, salam ujian masa dan biasa jawaban yang berdasarkan dengan jawaban yang betul, motivasi peneguhan positif dan hadiah itu wajib. PBD guru bimbing murid sehingga TP3 ke atas, gunakan PDP-CP kedua 1 dan STEM. Masya Allah. Terusnya saya akan ini saya sampaikan. Ini perkongsian yang telah saya sampaikan semasa program SPAK di daerah Hanoi. Teman-teman, kami ada program SPAK, namanya program SPAK. Itu SPA, sokongan profesional akademik untuk meningkatkan pendidikan atau keputusan SPM lah. Karena SPM ini pun ada kalau macam dalam pendidikan Islam dia ada 20 markah, 80 markah. 20 markah itu menghafaz Al-Quran, membaca Al-Quran dan membaca hadis. Kemudian itu 20 markah, kalau lancar alhamdulillah. Kemudian 80 markah tapi dia sebenarnya 100 markah untuk yang pemeriksaan awam lah. Begitu juga semua dalam bahasa Malaysia pun sama dia. Sejarah pun begitu. Jadi kita boleh gunakan kaedah-kaedah ini untuk budak-budak mendapat kehebatan insyaallah dan kejayaan lah. Tugas kita. Ini ada perkongsian, ini adalah isu masalah dalam al-lughah al-arabiyah yang akan buat dengan semi al-syadiah lah secara online. Online ni okey sikit. Saya nak boleh nampak semua. Jadi perkongsian pakar apa dia buat intervensi, tipik nota, ujian masa, latih biografi, one page, modul percubaan SPM, negeri, JPN dan sebagainya. Latih to be penciptaan akhir ini kena buat latih to be yang biasa biarlah buat itu ingat semuanya. Kemudian ini juga lah sains kan. Okey, inilah kami tuan-tuan ini. Grup kami ke Belanda bersama dengan pegawai-pegawai di SPB di Aranau alhamdulillah. Dan itulah yang perkongsian kita yang kami biasa buat dan kami kongsi kepada semua guru-guru. Dan alhamdulillah inilah yang kami buat untuk di daerah Aranau. Dan seterusnya saya rasa itu saja perkongsian yang dibuat oleh saya berkaitan dengan kilat. Okay? Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir kalam, semoga apa yang saya kongsikan pada hari ini akan memberikan faedah pada semua. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin.